Assalamualaikum dan salam sejahtera dari kediaman rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Sri Perdana Putrajaya. Kami bawakan anda temu bual khas inspirasi setahun keluarga Malaysia teguh bersama, pastinya bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya Luqman Haris dari Astro Awani bersama dengan dua orang rakan saya hari ini. Mewakili Media Prima Berhad, saya Azaria Tagaya. Dan saya Margaret Gambang dari RTM. Baik, pada 21 Ogos tahun lalu, Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Dan sekarang setahun sudah berlalu, pastinya banyak yang boleh kita bincangkan mengenai kepimpinan beliau. Ya, jadi kita terus saja mulakan Margaret dan juga Azaria dengan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang menyertai kita pada hari ini. Datuk Seri, Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, kabar baik. Setahun sudah Datuk Seri Datuk Seri perkenalkan konsep keluarga Malaysia. Selepas setahun ini, bagaimana Datuk Seri melihat penerimaan dan juga penghayatan rakyat terhadap konsep keluarga Malaysia ini? Ya. Secara keseluruhannya saya lihat penerimaannya semakin baik. Semakin baik. Dan semakin ramai yang memahami konsep tersebut. In fact, konsep tersebut bukan perkara baru daripada dalam masyarakat kita. Semangat kekeluargaan itu memang ada di kalangan semua rakyat kita tanpa mengira kaum sekalipun. Ya. Semua elemen kekeluargaan tu yang saya percaya dihayati oleh setiap kaum di negara kita, setiap yang berbeza agama, mesti meletakkan keluarga sebagai prioriti ataupun keutamaan dalam kehidupan mereka. Sebab itu bila diperkenalkan, mudah untuk diterima. Dan kalau kita lihat dari segi sejarah diperkenalkan konsep keluarga Malaysia ini, saya ambil ketika saya lihat ketika kita mengalami pandemik COVID-19. Bagaimana rakyat kita tanpa mengira kaum melakukan secara bersama, mengatasi setiap perkara yang berlaku secara bersama. Kalau ada yang menghadapi kesusahan ketika itu, apabila memberi bantuan, saya lihat semua tanpa mengira kaum, tanpa mengira agama, tanpa mengira umur, daripada latar belakang dan sebagainya, semua akan memberikan bantuan dan sebagainya. Jadi saya lihat konsep ini sepatutnya kita laksanakan juga dan jadikan sebagai konsep kepada kerajaan. Ya, kerana kita bekerja. Kalau dulu kita panggil, kita boleh bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Satu ketika dulu kita bercakap soal bekerja sebagai satu pasukan. Jadi bagi saya, semangat kekeluargaan ini lebih boleh merapatkan hubungan kita. Sebab itulah saya tukar kepada konsep bekerja sebagai satu keluarga. Setiap program. Jadi saya percaya kalau tanya soalan tadi tentang bagaimana pandangan saya tentang penerimaan, saya lihat penerimaan sangat baik oleh rakyat dan saya terima kasih di atas penerimaan oleh rakyat seperti ini. Menarik Datuk Seri menyebut berkenaan dengan kepayahan yang dihadapi oleh orang yang mungkin meniaga hari sewaktu kita terpaksa melaksanakan PKP. Datuk Seri adalah satu-satunya Perdana Menteri yang datang daripada keluarga petani, tak silap saya. Ya. Datuk Seri faham macam mana hidup dan membesar dalam keluarga yang sangat susah, rais pagi, makan pagi. Betul. Adakah Datuk Seri dapat melihat diri Datuk Seri dulu dalam peniaga-peniaga ini yang terpaksa tutup kedai, tak cukup pendapatan sewaktu PKP dan sejauh manakah itu mungkin memberikan konflik atau dilema selaku Perdana Menteri yang perlu membuat keputusan untuk kesihatan dan juga untuk menjaga kebajikan mereka yang paling memerlukan ini? Ya. Saya memahami kesusahan. Ya, ramai yang bercakap soal kesusahan tetapi mungkin hanya membaca atau melihat drama ataupun movie tentang kesusahan. Tapi saya merasai sendiri sebab saya datang daripada keluarga yang miskin dan memahami penghidupan dan kesusahan. Kesusahan itu saya sendiri pernah rasa. Kalau orang kata susah, rumah kecil, bocor, saya rasa. Jadi saya faham apabila saya terpaksa menutup ruang mereka untuk mencari makan, saya faham
betapa sukarnya untuk hidup. Kerana untuk menjaga keluarga dan sebagainya. Sebab itulah akhirnya kita membuat keputusan kerajaan belanja begitu besar sekali untuk memastikan mereka masih boleh mampu meneruskan hidup dengan sumbangan dan tanggungan yang diberikan oleh kerajaan. Sebab saya tahu kalau kita biarkan mereka tiada pendapatan, anak-anak mereka terkesan, dan saya dapat meletakkan diri saya sebagai anak mereka. Yang kalau ibu bapa tiada pendapatan, bagaimana untuk menanggung kehidupan keluarga mereka. Jadi sebab itulah dalam kabinet ketika itu, berbagai-bagai perkara yang kita bincangkan, mengelakkan daripada dibuang kerja, saya kata tadi, dan juga dari segi insentif lain yang kita berikan, bantuan keluarga, bantuan prihatin dulu yang kita panggil, kita berikan kepada rakyat supaya sekurang-kurangnya boleh survive. Itu tidak termasuk bakul makanan ataupun food basket yang sentiasa kita edarkan kepada rakyat. Jadi kerana saya boleh merasakan kesusahan tersebut, sebab tu setiap program, setiap perkara yang kita lakukan adalah untuk kepentingan rakyat, khususnya golongan miskin. Jadi kita nak tahu untuk bajet 2023 dinanti-nantikan kerana pada tahun hadapan mungkin ada banyak perubahan yang berlaku. Kita kini berada dalam fasa peralihan endemik. Kalau pada tahun hadapan kita berada ke fasa yang lain pula, pastinya bajet ini juga menjadi penentu kepada perjalanan kehidupan masyarakat di Malaysia khasnya. Jadi bagaimana Datuk Seri? Surprise. Apa yang boleh dikongsikan? Jawab soalan bocor, jawapan bocor tu. Yang pasti setiap kali bajet kita perkenalkan, ianya kita akan make sure ianya merangkumi semua pihak. Ya, semua pihak, semua segmen dalam masyarakat kita akan cover di dalam setiap bajet. Lebih lagi sekarang ni, dan kita juga ke arah persediaan untuk menghadapi keadaan ekonomi yang mungkin agak tidak menentu tahun depan. Semua orang bercakap yang selagi perang antara Rusia dengan Ukraine tidak selesai, kesan ekonomi akan lebih membimbangkan untuk tahun hadapan, sama ada di negara lain atau mungkin Malaysia tidak terkecuali. Jadi persediaan kita adalah untuk menghadapi ketidakketentuan ekonomi tersebut. Mungkin dalam bajet, mungkin kita ke arah persediaan ke arah tersebut. Dalam masa yang sama, seperti saya kata, yang perniagaan baru dibuka. Ekonomi kita dalam proses pemulihan. Walaupun ekonomi kita dari segi KDNK terbaik di Asia Tenggara dan berbanding dengan negara besar yang lain. Tetapi banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan dan dilakukan oleh kerajaan untuk menyediakan rakyat ini. Yang pertamanya dari segi pekerjaan. Yang kita akan fokus dari segi penyediaan pekerjaan. IKS, PMKS ataupun IKS terjejas begitu lama dengan pandemik COVID-19 ini. Jadi sokongan kepada peniaga-peniaga kecil dan juga sederhana ini juga akan diteruskan dan mungkin akan diumumkan beberapa insentif untuk di dalam bajet dan sebagainya. Begitu juga perkara lain yang saya lihat yang ada kaitan dengan kepentingan dan juga menjaga kebajikan rakyat. Ya. Jadi walaupun saya tak boleh bercerita lebih lagi kerana sekarang ni konsultasi bajet masih dilaksanakan oleh pihak Kementerian Keuangan untuk mendapat feedback ataupun maklum balas daripada rakyat, daripada semua pihak. Dan hasil daripada maklum balas tersebutlah. Termasuk pembangkang, Datuk Seri? Semua. Dan saya telah pun mengarahkan Kementerian Keuangan supaya membuat bajet consultation bukan saja dengan pihak swasta, pihak kerajaan negeri, dari segi komuniti perniagaan, malah ahli parlimen yang terdiri daripada pelbagai pihak pembangkang dan juga kerajaan dan pembangkang. Negeri pun saya minta berjumpa dengan ADUN yang terdiri daripada pembangkang, kerajaan dan pembangkang. Jadi semua pihak, semua rakyat Malaysia ada ruang untuk memberikan pandangan. Dan saya dipahamkan oleh Kementerian Keuangan, mereka mewujudkan satu ruang untuk rakyat memberikan
pandangan melalui secara online dan sebagainya. Jadi bajet kali ini adalah bajet rakyat yang feedbacknya, maklum balasnya diterima daripada semua pihak rakyat. Sama ada melalui libat urus ataupun melalui cadangan secara online dan sebagainya kepada MOF, Kementerian Kewangan. Baik, Datuk Seri, kami faham jika tidak boleh didedahkan terlalu banyak, namun saya pasti bajet ni semestinya sesuatu yang dinantikan oleh rakyat kerana pasca COVID-19 ini yang menjadi persoalan utama di minda semua orang adalah ekonomi, keterlangsungan hidup. Jadi bila kita bercakap tentang ekonomi, antara langkah yang telah diambil oleh Datuk Seri sendiri terbaru pada Jun lalu mewujudkan pasukan jihad khas tangani inflasi. Pertama sekali, bagaimana Datuk Seri boleh mencadangkan ini ditubuhkan, mengapa dan apa kesan yang Datuk Seri harapkan daripada pasukan khas jihad ini? Ya, sebelum itu isu kenaikan harga hanya yang kita fokus harga ayam. Ya, harga ayam dan telur. Jadi waktu itu kita telah pun menubuhkan jawatan kuasa khas, tetapi hanya memfokuskan kepada ayam dan telur. Yang terdiri daripada 2 kementerian saja, iaitu Kementerian Pertanian dan juga Kementerian KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang fokus. Kementerian Pertanian hanya fokus dari segi pengeluaran ayam dan telur. Kementerian KPDN hanya fokus kepada kawalan harga untuk mengawal kenaikan harga. Tetapi isunya lebih besar daripada itu, kita lihat. Isu komunikasi. Bagaimana nak communicate dengan rakyat mengenai isu yang berkaitan ni. Apa yang dilaksanakan oleh kajian, rakyat perlu tahu. Jadi perlu dimasukkan Kementerian Kekom, Kementerian Komunikasi. Dan kita juga cakap soal pengeluaran. Pengeluaran daripada industri. Ianya terletak di bawah Kementerian MITI sebagai contoh. Dan koperasi-koperasi juga kita lihat boleh membantu dari segi untuk kawalan harga, keseimbangan dari segi jumlah, dari segi produk dan sebagainya supaya stabil dan sebagainya, perlu melibatkan banyak kementerian. Jadi kita menganggap perlu ada tindakan dengan berkomunikasi dengan rakyat. Maka sebab itulah kita kata kita mesti mewujudkan satu komiti yang merangkumi semua. Itu kita tak masuk lagi kalau yang berkaitan dengan bahan mentah yang lain. Untuk pembinaan bangunan, kita kena bahan di bawah MITI tetapi digunakan oleh Kementerian Kerja Raya sebagai contoh. Jadi akhirnya kita kata kita perlu satu jawatan kuasa yang besar untuk koordinate kementerian-kementerian yang berkaitan bagi kita. Yang pertama, mengawal dari segi supply, dari segi mengawal supply ni lah, dan juga mengawal dari segi harga. Sebab harga untuk menentukan naik harga juga berdasarkan supply dia. Kalau supply kurang, seperti yang berlaku satu ketika ayam kurang dikeluarkan, jadi harga akan naik. Jadi sebab itulah kita wujudkan jawatan kuasa khas ataupun pasukan khas jihad menangani inflasi ni. Dan kita tidak lihat secara berfokus kepada 1-2 isu saja. Sebab itu kita tidak sebut kawalan harga ayam. Peringkat awalnya kita kata untuk ayam dan sebagainya. Tapi selepas ini kita lihat kepada inflasi secara keseluruhan. Kementerian Kewangan pun terlibat sama, EPU pun terlibat sama. Jadi ianya menyeluruh kepada kesemua sekali. Apa-apa intervensi kajian diputuskan di dalam jawatan kuasa menangani inflasi ini. Dan kesan boleh kita lihat. Selepas beberapa ketika kita lihat harga ayam yang dulunya terlalu tinggi sehingga RM12 kalau diapungkan. Kalau di-floatkan harga tersebut, dia akan naik sehingga sekitar RM12 atau RM13. Tetapi kajian perlu subsidize. Kajian subsidi sehingga 1.1 bilion, 1.2 bilion ayam dan juga telur. Tapi isu ketika itu adalah supply dan sebagainya. Jadi intervensi dibuat oleh kajian untuk memastikan supply mencukupi. Kita stop ekspor.
3.6 juta ekor diekspor keluar. Dan cakap dengan tu Datuk Seri, sekarang ni banyak seruan untuk kita memansuhkan larangan ekspor ayam. Katanya kita dah berjaya mencapai sasaran seperti yang Datuk Seri sebut tadi. Malah kita dah ada surplus bekalan ayam di pasaran. Ramai peniaga tertanya-tanya mengapa kerajaan masih lagi belum menghentikan larangan ekspor ayam. Alhamdulillah hari ini kita dah bincang dalam kabinet, tapi kita tak boleh membuat keputusan lagi sebab harga ayam sekarang ni masih lagi disubsidi. Cuma sebelum ini RM1.20, sekarang ni RM1.40 per ekor, per kg. Dia kita beri subsidi kepada penternak dan sebagainya, sekarang diturunkan RM1.20. Meaning harga ayam masih disubsidi sehingga 31 Ogos ini. Jadi bila kita stop ekspor, 3.6 juta tu dah digunakan di dalam negara kita. Dah gunakan dalam negara kita. Jadi sekarang ni kita kurangkan tapi subsidi masih ada. Jadi tadi kita bincangkan. Kita akan tunggu lagi mungkin selepas 1-2 bulan kita lihat apabila subsidi ini tamat pada 31 Ogos. Kalau supply masih banyak, harga sudah kurang, maka kita mungkin boleh lepaskan ekspor. Tapi kita tak mahu nanti kesannya tak cukup lagi supply dalam negara dan harga naik. Banyak perkara yang kita nak bincangkan, tapi saya rasa sukar untuk kita dapat masa Perdana Menteri dan kita perlu juga sentuh dengan isu-isu politik yang semakin hangat sejak belakangan ini, Datuk Seri. Tapi itu selepas ini, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Selepas ini, jangan kemana-mana. Bertemu kembali dalam temu bual khas kami, Inspirasi Setahun Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya ditemani oleh dua gadis yang jelita hari ini dari TV3 dan juga RTM. Banyak yang kita dah bincangkan, ekonomi, isu kenaikan harga barang yang sudah tentu sangat dekat dengan hati rakyat, dan selepas ini kita nak bincang berkenaan dengan isu politik yang semakin hangat. Tapi sebelum itu, satu soalan perlu kita sentuh, Margaret, Betul. berkenaan dengan kehadiran Malaysia di pentas antarabangsa yang sejak belakangan ini makin tidak menentu. Margaret ada soalan untuk Datuk Seri. Ya, kalau kita lihat penampilan Datuk Seri di pentas antarabangsa, khususnya dalam lawatan-lawatan rasmi dan persidangan antarabangsa, dilihat bahawa Malaysia sangat tegas dalam beberapa isu. Antaranya isu-isu kemanusiaan seperti Palestin, Ukraine dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Seri membawa suara Malaysia khususnya dalam kita memberikan penegasan kepada masyarakat dunia bahawa kita mahukan keadilan untuk semua, dan pada masa yang sama juga kita mahukan supaya yang terbaik untuk setiap manusia sejagat. Bagaimana? Ya, sebenarnya kita Malaysia memang dikenali daripada dulu lagi, iaitu membawa isu perdamaian, suara perdamaian kepada dunia. Ya, kalau kita lihat di Bangsa Bersatu dan sebagainya, pemimpin-pemimpin kita yang lepas sentiasa menyuarakan pandangan yang tegas walaupun agak berbeza daripada orang lain. Sewaktu saya ke Amerika, sewaktu di Washington, bertemu dengan Presiden Amerika, sewaktu makan malam, malah sewaktu summit ASEAN-US Summit tu, secara official menegaskan tentang sokongan Malaysia kepada perjuangan rakyat Palestin. Walaupun kita tahu Amerika punya stand tentang Palestin, tetapi itu tidak menyebabkan Malaysia tidak berani untuk menyuarakan tentang pendirian kita, tentang kekejaman Israel, mengutuk kekejaman Israel di bumi Amerika. Dari segi Ukraine dan Rusia juga, kita tidak terpengaruh dengan tekanan ataupun saranan daripada pihak tertentu untuk menyokong tindakan yang dilakukan oleh kuasa-kuasa besar seperti mengadakan sekatan secara unilateral kepada Rusia dan sebagainya. Walaupun kita tidak bersetuju dengan Rusia, tidak ada hak untuk menyerang negara lain, tetapi kita lebih menekankan tentang perlunya kedua-dua negara ini dibawa ke meja rundingan untuk mendamaikan perang antara kedua pihak. Sebab kesan daripada perang itu bukan sahaja rakyat di Ukraine yang menjadi mangsa. Pelarian sekarang ini sehingga
melebihi 4 juta pelarian. Tetapi juga negara yang tak terlibat dengan perang. Saya katakan Malaysia tidak ada kena-mengena dengan perang di Rusia. Tetapi kesan kepada perang di Rusia, supply barangan berkurangan, harga barang naik, inflasi meningkat dan sebagainya. Jadi Malaysia menyuarakan pandangan yang jelas bahawa kita mengutuk peperangan, tapi dalam masa yang sama kita nak kuasa-kuasa besar ini jujur di dalam menyelesaikan isu peperangan. Baik Datuk Seri, kita ingin beralih ke sembang-sembang politik dalam segmen terakhir ini. Kita sedia maklum, persekitaran politik sejak beberapa tahun lepas ini tidak seperti berpuluh tahun sebelum ini yang kita pernah lihat. Kita lihat sekarang ni kerajaan boleh membuat memorandum bersama dengan pembangkang, boleh berbincang, boleh sependapat. Adakah rakyat boleh percaya bahawa ini memang atas semangat bipartisan yang akan berpanjangan selepas ini, atau adakah ia hanya kata orang marriage of convenience yang tidak akan bertahan? Apa pendapat Datuk Seri? Kesannya dapat dirasai. Dari segi kestabilan politik dapat kita rasai, dan hasil kesan kestabilan tersebut kita dapat memulihkan ekonomi kita dengan lebih cepat. Kalau kita lihat, sewaktu saya mengambil alih kepimpinan, kita sudah mempunyai 2 Perdana Menteri sebelum ini. Dalam satu term, dalam satu tempoh Parlimen 5 tahun, kita sudah ada 2 Perdana Menteri. Tak pernah berlaku sebelum ini. 2 Perdana Menteri. Dan saya Perdana Menteri ketiga. Kesan daripadanya adalah politik dilihat tidak stabil. Kesan daripada politik tidak stabil akan memberi kesan kepada ekonomi. Kalau saya sebagai pelabur, saya tidak akan berlabur di negara yang tidak ada kestabilan politik. Kalau hari ini kerajaan kerajaan ini mempunyai dasar yang mesra pelabur sebagai contoh. Kalau kerajaan ini tumbang, kita tak tahu adakah kerajaan akan datang ni mesra pelabur tidak. Jadi saya sebagai pelabur, saya akan pastikan kerajaan yang terus kekal tu lebih baik daripada kerajaan berubah-ubah, because polisi akan berubah-ubah. Jadi untuk memastikan dari segi kestabilan ekonomi, kita perlu ada kestabilan politik. Baik itulah maka kita membuat keputusan, terutamanya selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja yang titah daripada Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku semua, supaya diwujudkan kestabilan politik. Jadi saya pertama kali dalam sejarah Malaysia ini, pembangkang duduk bersama dengan kerajaan bersetuju untuk membuat beberapa transformasi, terutamanya di parlimen dan sebagainya. Kesannya kita tengok apabila MA63, pindahan perlembagaan tentang MA63 dibentang di parlimen, kita mendapat sokongan daripada semua pembangkang sekali. 100% sokong kita, yang mana yang hadir semua sokong. Baru-baru ni pindahan perlembagaan mengenai anti lompat parti, daripada 209 yang hadir, 209 yang menyokong. Tak pernah berlaku pembangkang memberi sokongan kepada kerajaan sebulat suara seperti ini. Jadi kita dapat melakukan berbagai-bagai perubahan, termasuk beberapa undang-undang yang mendapat sokongan secara majoriti. Contoh, undang-undang anti sexual harassment, anti gangguan seks. Yang lama dah kita bercakap soal ini, tak pernah dibentangkan. Kali ini kita bentangkan dan diluluskan secara sebulat suara oleh semua pihak. Bukan saja di Dewan Rakyat, malah di Dewan Negara sekalipun mendapat kelulusan secara sebulat suara oleh semua pihak. Dan kerjasama ini dilakukan antara lain Datuk Seri, niat utamanya adalah untuk cuba mencapai kestabilan dan juga kesinambungan dalam politik yang sebelum ini tidak menentu. Ramai yang berpendapat untuk kita mencapai kestabilan yang betul-betul, pilihan raya umum perlu diadakan. Mandat diserahkan semula pada rakyat. Datuk Seri itu sudah mendekati dan memasuki penghujung tahun 2022, tahun depan adalah 2023. Adakah Datuk Seri lebih gemar atau prefer untuk PRU diadakan tahun ini juga, atau kita kena tunggu tahun depan? Saya dah kata apabila kita bersedia untuk pilihan raya, kita akan adakan pilihan raya. Cuma yang saya sebutkan bahawa pilihan raya semakin dekat. Kalau pilihan raya tempoh tamat penggal ini adalah bulan 7. Sekarang dah bulan 8, nak masuk bulan 9. Setiap hari ia akan mendekatkan diri kita dengan pilihan raya. Memang setiap hari semakin dekat. Setiap hari semakin dekat pilihan raya. Berubah hari ini sampai besok lebih dekat daripada hari ini pilihan raya. Jadi
Cuma saya katakan bahawa apabila kita ready, kita akan mengadakan pilihan raya sebab saya bersetuju dengan pandangan bahawa mandat rakyat perlu diberikan ruang untuk memilih kerajaan mereka. Apa Datuk Seri maksudkan dengan ready? Well, macam-macam lah. Sekarang ni ada berbagai isu yang timbul. Kerajaan sedang memulihkan ekonomi. Kita nak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itu berbagai-bagai perkara lah yang kita akan lihat. Bukan setakat 1-2 isu saja, beberapa isu yang perlu kita lihat. Dan satu lagi yang perlu kita lihat, adakah tahun depan tu tahun yang baik untuk pilihan raya? Kalau kita kata ada ketidaktentuan ekonomi sebagai contoh, kita tak tahu tahun depan mungkin better ataupun lagi teruk daripada sekarang. Jadi adakah kita perlu tunggu tahun depan? Jadi banyak pertimbangan. Tahun ini pun ada logiknya, tahun depan pun ada logiknya. Jadi kita akan tunggu. Yang pasti pilihan raya pasti akan diadakan sama ada tahun ini atau tahun depan. Jawapan selamat. Jawapan yang bagus. Ya, itu yang pastinya Datuk Seri. Dan apabila kita bercakap tentang kestabilan politik yang disebutkan itu tadi, seperti yang Datuk Seri kata, ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan dahulu sebelum kita pergi menuju ke GE15, pilihan raya umum ke-15. Antaranya adalah sekarang ni terdapat beberapa perbezaan pendapat di dalam parti sendiri, juga di antara parti penyokong kerajaan dan juga pembangkang. Itu tidak dapat dinafikan. Jadi menuju ke pilihan raya yang kita boleh rasakan mungkin agak dekat sekarang ni, apa agaknya strategi Datuk Seri untuk mengembalikan ataupun mengukuhkan lagi kestabilan itu? Well, kalau menghadapi pilihan raya, tentu saja tidak akan ada, dari segi kestabilan tu agak sukarlah sebab sekarang ni kita MOU, kita tidak ada pertentangan secara jelas antara kerajaan dengan pembangkang. Tapi bila pilihan raya tentu saja ada pertentangan yang clear lah, kita tak boleh bersama lagi untuk menghadapi pilihan raya. Saya lebih lihat daripada selepas pilihan raya, itu yang lebih membimbangkan. Lebih membimbangkan. Ramai yang penganalisa politik yang membuat analisa bahawa tidak ada parti yang akan menguasai sepenuhnya, yang boleh melubuhkan kerajaan secara bersendiri. Itu yang membimbangkan. Bermakna kalau tak boleh melubuhkan kerajaan secara bersendiri, iaitu satu kumpulan mempunyai lebih daripada 112. Kalau tidak ada, maka tentu sajalah akan wujud ketidakstabilan. Kerana ianya kita akan mempunyai hang parlimen. Parlimen tergantung kerana tidak ada siapa yang mempunyai majoriti untuk menubuhkan kerajaan. Dan sebab itulah waktu itu perlu ada coalition baru di antara parti-parti. Jadi ini yang kita yang membimbangkan. Kalau tidak ada coalition terbentuk, maka parlimen akan tergantung. Jadi sebab itulah bagi saya perlu ada parti yang mempunyai dominasi. Kalau tidak 112 sekalipun, sekurang-kurangnya satu majoriti yang single biggest majority itu biar besar. Tak boleh kecil-kecil 230 kursi, akhirnya akan berlaku pertemuan. Dalam situasi hang parlimen itu, adakah kita menjangkakan gabungan-gabungan yang akan ada itu mungkin lain, out of the box berbanding yang kita lihat sejak belakangan ini, ataupun formulanya lebih kurang sama saja, Datuk Seri? Kita tak tahu sebab politik ini dinamik. Dia boleh berubah. Kadang-kadang kita di luar jangkaan kita. Siapa boleh menjangka hari kedua saya masuk ke pejabat saya di Seri Perdana, 3 pemimpin pembangkang sign surat persetujuan untuk menandatangani MOU. Tak ada siapa sangka. But ianya berlaku. Jadi selepas pilihan raya besok, kalau tiba-tiba tidak ada parti yang mempunyai majoriti yang besar, berbagai-bagai andaian setakat hari ini, saya rasa kita mungkin dia boleh berubah. Tidak seperti yang kita andaikan, mungkin perkara yang baru mungkin berlaku. Kita pun tidak tahu. Cuma mungkin perkara yang menjadi persoalan kepada masyarakat adalah apabila kita bercerita tentang kedudukan Perdana Menteri di dalam kabinet dan pada masa yang sama juga kedudukannya di dalam parti. Kerana kita lihat kini kerajaan khususnya Jemaah Menteri dianggotai oleh pelbagai parti.
Jadi bagaimana mencari keseimbangan supaya dalam apa keadaan sekalipun kehendak parti tidak diketepikan, tapi pada masa yang sama juga keputusan-keputusan dalam kabinet yang berbilang parti ini juga dapat diselarikan dengan sebaik mungkin. Setakat ini saya tidak ada masalah sangat dari segi dalam kabinet. Walaupun kita berbeza parti, tetapi kita adalah profesional di dalam menjalankan tanggungjawab kita. Isu rakyat semua akan memberikan sokongan secara bersama. Lagipun di dalam kabinet tersebut, kalau kita lihat, ini orang yang hampir sama dulu dengan sekarang. Cuma bezanya parti saja yang berbeza. Yang berbezanya parti, tapi mereka tu pernah bersama dengan kita. Katakan GPS. GPS adalah Barisan Nasional dulu. Waktu saya menjadi menteri, waktu Barisan Nasional, anggota GPS ada bersama saya. Waktu saya jadi menteri BN dulu, orang Bersatu pun pernah jadi menteri bersama saya satu ketika dulu. Jadi bukan satu perkara yang sukar kerana chemistry itu ada. Cuma berbeza parti. Di luar daripada kabinet, kita parti yang berbeza. Tetapi dalam kabinet, walaupun parti yang berbeza, tetapi dari segi saya kata tadi, isu-isu yang melibatkan kepentingan rakyat, kita selesaikan secara bersama. Lagipun, apa yang dicadangkan oleh UMNO setakat ini, parti saya, semua perkara yang dibangkit adalah perkara yang memberikan sesuatu yang untuk menjaga kepentingan dan kebajikan rakyat. Yang diputuskan oleh Majlis Tertinggi UMNO sebagai contoh. Dan minta saya bawa dalam kabinet. Saya akan bawa. Seperti saya kata tadi, apabila melibatkan kepentingan rakyat, tentu saja apabila saya bawa, walaupun itu daripada MT UMNO, tapi untuk kepentingan rakyat, maka kabinet boleh bersetuju dengan apa yang saya bawa. Jadi, tak timbul isu walaupun saya di parti saya sebagai naib presiden saja, bukan presiden atau timbalan presiden, tetapi keputusan yang penting bukan adalah keputusan parti yang saya bawa, itu adalah untuk rakyat. Jadi walaupun saya di dalam kabinet parti yang berbeza, tetapi itu tidak menyekat dari segi kita membawa isu rakyat dan juga diterima oleh kabinet apabila saya bawa. Penglibatan anak muda dalam politik bagaimana bagi Datuk Seri? Sebab sekarang kita lihat anak muda sudah semakin berminat untuk menyertai politik, dan pada masa yang sama ada pendapat yang mungkin berbeza daripada orang yang sudah lama di dalam politik. Jadi mencari keseimbangan antara dua perbezaan ini bagaimana? Orang muda amat penting sekarang ni. Sebab pengundi muda adalah automatik. Hari ini menyambut ulang tahun ke-18, dia adalah automatik sebagai pengundi. Cuma perlu melakukan engagement ataupun libat urus dengan orang muda. Dan kita perlu memahami pemikiran mereka. Dan kita yang pentingnya orang muda. Saya pernah orang muda. Walaupun sekarang pun saya taklah tua sangat. Muda di hati. Masih muda. Jadi orang muda ni pemikiran mereka tidak boleh dikontrol, tidak boleh dikawal, dan kita tidak boleh memaksakan apa yang kita nak kepada orang muda. Dan kita mesti beri ruang kebebasan untuk mereka berfikir dan memberikan pandangan. Orang muda ni boleh dianggap kadang-kadang rebellious. Dan kita mesti melayan kehendak mereka dan memahami apa yang mereka katakan. Sebab mereka adalah kumpulan yang begitu ideal dalam pemikiran. Saya pernah menjadi orang muda, pernah menjadi pemimpin pelajar yang dari segi perjuangan kita sangat ideal. Dan kita tak boleh sekat idealisme mereka, dan kita mesti bersama mereka untuk sama-sama kita menghargai dan mungkin menerima idealisme ataupun pemikiran mereka tentang satu-satu kehendak atau perjuangan mereka. Ya. Baik, Datuk Seri, daripada Ogos tahun lalu hingga kini Ogos 2022, sudah setahun Datuk Seri menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-9, dan pastinya dalam setahun ini sudah pelbagai isu-isu yang kita lalui bersama, antaranya COVID-19 pastinya. Kita juga ada insiden-insiden seperti banjir, inflasi, semuanya berada ketika di bawah pemerintahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi sekarang ni yang kita ingin tumpukan adalah kepada masa hadapan. Apa agaknya harapan Datuk Seri untuk tahun yang akan datang ini? Harapan secara menyeluruh dari segi kebajikan rakyat, politik dan sebagainya.
sebagai Perdana Menteri, of course saya nak yang terbaik untuk rakyat. Yang terbaik untuk rakyat. Dari segi ekonomi, dapat kita pulihkan, walaupun sekarang ekonomi semakin pulih dan kita dari segi KDNK kita terbaik, dari segi pengangguran dapat kita kurangkan, dari segi dagangan kita mencecah 2 trilion dan sebagainya. Tapi banyak lagi ruang yang perlu kita buat. Banyak lagi perkara yang kebajikan untuk kepentingan rakyat boleh kita lakukan. Banyak dasar-dasar baru yang perlu kita buat, sama ada dari segi pendidikan yang lebih penting, ya. Jadi harapan saya kita akan mengorak ke depan dengan yang lebih baik untuk memberikan kebajikan yang lebih baik kepada rakyat kita. Dan yang pentingnya ekonomi kita lebih baik daripada apa yang kita ada pada hari. Ya, itu yang kita harapkan. Baiklah Datuk Seri, nampaknya sampai di sini saja perbualan kita bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri kerana bersama dengan kami hari ini, dan pastinya kami mendoakan agar Datuk Seri terus berada dalam keadaan yang sihat dan tenang agar dapat terus memimpin Malaysia dan memastikan keharmonian negara pastinya. Pastinya. Untuk makluman penonton, temu bual khas ini diterbitkan secara bersama oleh RTM, Media Prima Berhad, Astro Awani dan juga Bernama TV dengan kerjasama dan juga sokongan daripada Pejabat Perdana Menteri. Saya Margaret Gambang. Saya Azaria Tagaya. Dan saya Luqman Haris mengucapkan terima kasih kepada penonton sekalian, dan sekali lagi terima kasih kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.